Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Nahwu Quran ni pada topik maf'ul li ajli. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala masanif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidil salihin fi darin amin ila anqal al maf'ul li ajlihi. Okay. Jadi kesimpulannya ialah maf'ul li ajli dia menerangkan sebab kepada sesuatu perbuatan ataupun peristiwa. Okay. Dan dia tu mestilah masdar. Okay, tak apa, nanti kita tengok pada ta'rif dia. Wa yusama aidan maf'ula lahu wa maf'ula min ajlihi. Okay. Dinamakan juga maf'ul li ajli ni sebagai maf'ul lahu, ini nama lain dia, wa maf'ula min ajlihi. Maf'ul min ajlih. Kemudian ta'rif dia, wal maf'ul li ajlihi wal masdarul mufhimu illata musyariki li amilihi fi waqti wal fa'ili. Okay. Jadi maf'ul li ajli ialah masdar. Dia ialah masdar, isim masdar, mufhimu memberi faham, illata sebab, musyariki yang berkongsi. Illata musyariki. Jadi idhafah illata kepada musyariki min idhafati mausuf ila sifah. Okay. Bermaksud kita akan terjemah maf'ul li ajli ialah masdar yang memberi faham illata sebab yang berkongsi. Okay. Yang di mana illata ni masdar tersebut dia berkongsi li amilihi dengan amilnya. Amilnya hi kembali pada masdar. Okay. Fi dia berkongsi pada apa? Fil waqti wal fa'ili, pada waktu dan juga pelaku. Tak apa, kita tengok contoh dia nanti. Dia kata min syawahidihi, sebahagian daripada syawahid contoh maf'ul li ajli ialah qauluhu fima Allah Ta'ala an tentang munafikin, orang munafik, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral mauti. Okay. Yaj'aluna, mereka menjadikan jari-jari mereka, fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi, daripada bunyi petir. Okay. Hadara, kerana takutkan mati. Jadi fokus kita ialah hadara. Hadara dengan maksud kerana takutkan ataupun berwaspada. Jadi hadara ni ialah illata, terdiri daripada bentuk masdar. Dia menerangkan kenapa yaj'aluna, kenapa mereka tu meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Jadi kerana hadara menghindari daripada kematian ataupun takutkan kematian. Jadi yaj'alun ila amil kepada hadara. Hadara ni makmul lah, ataupun illatal musyariki yang dimaksudkan dalam ni. Okay. Jadi syarat ataupun ta'rif yang disebut dalam maf'ul li ajli mestilah dia tu masdar. Okay. Jadi hadara ni masdar. Okay, lulus. Lepas tu dia mestilah menerangkan tentang illata, sebab kepada cerita tersebut. Okay. Jadi kenapa mereka meletakkan jari mereka? Kerana takutkan mati. Kemudian dia mestilah musyarik fil waqti wal fa'ili. Mestilah dia tu berkongsi pada waktu dan juga fa'il, pelaku. Maksudnya kalau dia berkongsi dengan amil pada waktu, iaitu adakah soalannya yaj'alun asabi'ahum hadharul mauti, mereka meletakkan jari-jari mereka dengan peristiwa takutnya mati ni berlaku serentak ke ataupun tidak serentak? Jawapan dia berlaku serentak. Ya, maksudnya mereka meletakkan jari mereka tu dalam masa sama mereka berniat untuk berwaspada dengan kematian. Okay. Itu maksudnya mushtarik ataupun musyarik, berkongsi pada waktu. Maksudnya mereka meletakkan jari mereka dan masa sama mereka juga takutkan berwaspada dengan mati. Okay. Itu maksudnya musyarik, dia berkongsi dengan amil dia masdar, dan juga amil dia berkongsi pada waktu yang sama. Okay.
Lepas tu gitu. Yang pertama. Yang kedua, pelaku dia pun sama. Maksudnya yaj'aluna, siapa yang menjadikan jari-jari mereka tu, iaitu mereka lah kan, waw ni. Dan siapa yang takutkan mati, merujuk kepada waw juga. Itu dimaksudkan berkongsi juga dari sudut pelaku. Okay. Ini antara contoh dia lah. Kalau kita nak tengok contoh lain, macam darabtu Zaidan ta'diban. Okay. Telah pukul oleh daku akan Zaid ta'diban kerana memberikan adab. Okay, jadi darabtu, kita lihat contoh lain. Darabtu dengan ta'diban. Ta'diban ni masdar tu lah, kerana memberi adab ataupun mengajarkan adab. Jadi kita tengok satu, ta'diban di masdar dan dipenerangkan tentang sebab kenapa pukulan tu berlaku. Okay. Kemudian darabtu dengan ta'diban, peristiwa ataupun kelakuan pukul dengan mengajar tu berlaku serentak. Okay. Maksudnya dia memang pukul tu pada masa yang sama, dia memang niat untuk mengtakdiban ni. Okay, itu maksudnya sepakat dari sudut waktu. Lepas tu sepakat daripada sudut fa'il, pelaku. Yang pukul Zaid, siapa? Daku kan. Yang mengajarkan adab siapa? Daku juga. Itu dimaksudkan merujuk kepada orang yang sama. Maksudnya muttahid, fa'il, fil fa'ili. Habis. Okay, itu kefahaman dia lah. Jadi kita tengok kepada syarah. Falafzu hadara, maka lafaz hadara pada dalam fil ayati masdarun mufidun li ta'lili. Jadi lafaz hadara pada ayat tersebut memberi faedah. Dia ialah masdar yang memberi faedah ta'lil. Sebab muttahidun, dan dia juga muttahidun bersepakat bersama amilnya, iaitu yaj'aluna. Okay, fi zaman ni pada masa dan juga pelaku. Oleh hadza, dan disebabkan itulah, maksudnya disebabkan dia tu masdar memberi faedah ta'lil, dia juga muttahid amil daripada zaman dan juga masa. Intasabat, ternasabnya hadara tersebut ke atas sebagai dia tu maf'ul li ajlihi. Habis. Kemudian dia kata walinuhati fi maf'ul li ajlihi wa i'rabihi ara'un. Ulama nahu memiliki pada topik maf'ul ajli dan i'rab dia, ara'un, memiliki beberapa pendapat. Minha, sebahagian daripada ara'. Okay, kembali pada ara'un, ialah ra'yul Jarami, Imam Jarami, alladhi dhahaba fihi ila jawazi i'rabil maf'uli li ajlihi idza kana nakiratan halan. Beliau berpendapat fihi pada maf'ul ajlih ni kepada jawazi harus i'rab maf'ul li ajlih halan, sebagai hal. Idza kana nakiratan, sekiranya maf'ul ajlih itu nakirah. Okay, itu pendapat Imam Jarami. Jadi Imam Jarami dia menyatakan harus kita i'rab maf'ul ajlih ni sebagai hal sekiranya maf'ul ajlih tu nakirah. ويرى أبو حيان أن المفعول لأجله إذا اجتمعت فيه شروطه فلا يعدل عن إعرابه مفعولا لأجله إلى إعرابه حالا. Berpendapat oleh Imam Abu Hayyan bahawa maf'ul ajli apabila berhimpun fihi pada maf'ul ajlihi syurutuhu, syarat-syarat maf'ul ajli, iaitu masdar menunjukkan kepada menunjukkan kepada ta'lil, sebab kepada sesuatu kejadian. Okay, dan juga dia muttahid, sepakat pada fa'il dan juga pelaku dan juga waktu. Fala ya'dilu, maka tidak fayu'dalulah, tidak ditukarkan daripada i'rab dia maf'ul ajlihi kepada i'rab hal. So tak perlu tukar kepada i'rab hal. Walau kana nakiratan, sekalipun maf'ul ajlihi itu nakirah. Kerana apa? Li'anna wuqu'al masdar di halan ghaira qiyasiyyin. Li'anna wuqu'al masdar di halan ghairu qiyasiyyin indahu. Kerana apa? Kerana berlakunya masdar sebagai hal ghairu, bukan qiyas, bukan kaedah. Sebab apa? Kerana di sisi Imam Abu Hayyan,
masdar tak boleh berlaku, bukan tak boleh, maksudnya kebiasaan halnya datang dalam bentuk isim apa? Isim mushtaq. Contoh isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi bila berlakunya masdar sebagai hal tu dia agak kurang bukan kias lah. Maksudnya lebih tepatnya kita akan guna isim fa'il ataupun isim maf'ul. Okay. Qala dhalika inda tafsir qawlihi, berkata oleh Imam Abu Hayyan dhalika demikian itu, iaitu wuku' al-masdari halan ghairu qiyasiyyin, ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wadda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi syawahid kita ialah hasadan. Okay. Jadi kita lihat pada keterangan dia. Haitsu qala, dengan berkata oleh Imam Abu Hayyan, hasadan maf'ul lil ajlihi. Dia i'rab sebagai maf'ul ajlihi. Wajawazu an yakuna halan, mengharuskan oleh sebahagian ulama yang lain yakuna jadi hasadan tersebut halan sebagai hal. Okay. Maksudnya Imam Abu Hayyan i'rab hasadan ni sebagai maf'ul li ajlihi, namun ada juga yang i'rab sebagai hal. Wa dha'afa bi an ja'alal masdara halan la yunqasu. Okay. Melemahkan oleh Imam Abu Hayyan, maksudnya menganggap lemah, bi an ja'ala, dengan menjadikan masdar halan. Okay. Maksudnya seeloknya masdar dia, maksudnya hal seeloknya kita datang dalam isim mushtaq lah, bukannya masdar. La yunqasu, tidak dikiaskan, maksudnya bukan dalam kaedah. Wajawazu, dan mengharuskan oleh sebagai ulama yang lain aidan juga an yakuna nasbuhu alal masdari. Ulama yang lain juga meng'irabkan hasadan sebagai masdar, maksudnya i'rab sebagai maf'ul mutlak. Okay. Okay, jadi bila kita i'rab sebagai maf'ul mutlak, siapakah amil kepada maf'ul mutlak tersebut? Dia kata wal amilu fihi, dan amil kepada maf'ul mutlak tu, masdar tu, fi'il mahzufun, fi'il yang dipadam, yang di mana ya dulu menunjukkan alaihi, ke atas fi'il yang dipadam tersebut oleh makna yang ada pada hasadan, iaitu kita takdirkan fi'il hasadukum, hasadan mereka mencemburui kamu, hasadan akan satu kecemburuan. Okay. Namun pendapat mana yang paling jelas dan lebih tepat? Dia kata wal azharu, yang paling jelas ialah al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama. Li'annahu, kerana ijtama'at, berhimpun, fihi, pada hasadan tersebut, syara'itul maf'ul li ajlihi, syarat maf'ul li ajlih. Okay. Iaitu apa? Syarat pertama yang ada, satu, dia ni masdar. Okay. Masdar yang menerangkan tentang illata, sebab. Maksudnya mereka ni yaruddunakum, mereka nak mengkembalikan kamu kepada kekafiran. Kerana apa? Maksudnya mereka nakkan kamu mengkembalikan mereka akan kamu kepada kekufuran. Hasadan, kerana dengkikan terdengkikan terhadap diri mereka lah kan, kamu ni lah. Okay, maksudnya mereka nakkan yadudu dalam masa sama kerana apa? Jadi satu dia terangkan illah, satu lagi mereka nak kembalikan kamu ni berlaku serentak dengan perasaan cemburu mereka. Okay, jadi dia mutahid dari sudut waktu. Okay, satu lagi pelaku, fa'il. Maksudnya hasadan ni, siapa yang hasadan? Jadi yarudu merujuk kepada mereka kan. Hasadan siapa yang cemburu? Merujuk kepada mereka juga. Okay, jadi pelaku dia pun sama. Jadi bila cukup syarat ni, jadi kita bolehlah i'rab maf'ul li ajlihi. Habis. Lepas tu waqad qala aktsarun nahwiyyin, sungguhnya telah berkata oleh kebanyakan ulama nahwu, inna lafza idza dalla ala ta'lili, sungguhnya lafaz apabila menunjukkan lafaz tersebut ke atas ta'lil, sebab wa fuqida syaratan
وفقد شرطا من الشروط الواردة في تعريف مفعول لأجله فإنه لا يعرب مفعولا لأجله. Dan terluput oleh lafaz tersebut. Syaratan akan satu syarat daripada syuruti, daripada syarat-syarat yang telah lalu fi ta'rifi, dalam ta'rif yang datang pada ta'rif lalu. Fa'innahu, sungguhnya, la yu'rabu, tidak di'arabkan lafaz tersebut maf'ulan li ajlihi. Okay. Yu'rabu huwa kembali pada lafaz. Lafaz tersebut tidak di'arab sebagai maf'ul li ajlihi, wajibu, bahkan wajib hina izin ketika itu, ketika dalla ala ta'lil, dan ketika apa? Ketika luput syarat, daripada syarat, jarruhu, wajib menjarkan lafaz tersebut, hu kembali pada lafaz ni, biharfi ta'lil, dengan huruf ta'lil. Okay, contoh dia. ومن الشواهد أن على جر اللفظ التالي على التعليل لفقده المصدرية. Dia kata sebagai daripada syawahid yang ke atas jarkan lafaz yang menunjukkan ke atas ta'lil. Ta'lil ni sebab lifaqdihi, kerana terluputnya lafaz tersebut. Hi kembali pada lafaz, terluput ataupun tiada lafaz tersebut, al-masdariyata, sifat masdar, maksudnya dia bukan masdar. Qauluhu firman Allah Ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Okay, keterangan ialah wasyahidu, syahid dia fi lafaz lakum, iaitu ay khalaqa li ajlikum, Allah menciptakan li ajlikum, untuk diri kamu. Okay. Itu haitsu yang di mana afadal lafzu, memberi faedah oleh lafaz tersebut, iaitu kum. Ta'lila akan makna kerana, makna ta'lil lah. Wajurra billami, dan dijarkan oleh lafaz tersebut, iaitu kum, billami, dengan lam, lifaqdil masdariyati, kerana dia tu luput masdar, maksudnya dia bukan masdar. Kerana huwa, dia itu dhamirun, dhamir, kerana kum ni kan dhamir, jadi dia bukan masdar. Jadi disebabkan dia bukan lafaz masdar, walaupun dia ada makna ta'lil, namun dia bukan masdar, jadi tak boleh kita i'rab sebagai mansub maf'ul li ajlihi. Bahkan kita kena jarkan dia kepada isim majrur lah. Jarkan dengan huruf ta'lil, iaitu lam, itulah lam yang memberi makna ta'lil. Ta'lil iaitu terjemahan kerana. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lagi, wal arda wada'aha lil anami, dan bumi yang dia meletakkan, maksudnya Allah Ta'ala meletakkan bumi tersebut lil anami, untuk manusia. Jadi lafaz anam ismu ghairu masdarin, dia isim yang bukan masdar. Wallamu dakhilatu alaihi li ta'lili, lam yang masuk ke atasnya, ke atas anam tersebut, li ta'lili, memberi faedah ta'lil. Ay wada'aha li ajli al-anami, iaitu Allah meletakkan bumi li ajli, kerana untuk anami, manusia. Ay lintifa'ihim biha fi wujuhil intifa'il masyru'ati, iaitu untuk mendapat manfaat oleh mereka, iaitu manusia ni lah, biha, dengan ha kembali pada ard, bumi itu, fi wujuh, pada pelbagai kemanfaatan yang disyariatkan. Fayakulun jaru wa majrur muta'alliqun bi wada'a. Jadi jar dengan majrur itu ni dia. Jar itu lam, majrur, isim majrur anam ni bertakluk dengan fa'il wada'a. Habis. Kemudian amma jarul lafzi tali ala ta'lil li faqdihi syarat al-ittihadi ma'al amili fil waqti, fakama fi qawlihi ta'ala wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Okay. Pun jar lafaz yang menunjuk ke atas ta'lil, kerana luputnya lafaz tersebut. Hi kembali pada lafaz. Kerana luputnya syarat sepakat bersama amil dia pada waktu. Okay. Jadi contoh dia ialah al-khalq, penciptaan.
Ini dia punya amil. Tarkabuha dia punya masdar lah. Cuma litarkabuha. Litarkabuha datang dalam bentuk fi'il mudhari', masdar mu'awwal. Dia wa syahidu syahid fi litarkabuha. Tarkabuha. Okay, kita tengok keterangan dia. Jadi syahidu dan syahid fi pada tarkabu. Ni dia. Tarkabu dengan saya dah padam pula. Dengan khalaqa, penciptaan Allah SWT akan binatang ni lah. Jadi dia kata syahidu syahid dia pada ditarkabuha haitsu dengan jurra atau dijarkan masdar muawwal min daripada an masdariyah yang tersembunyi mudmaratan, min an masdariyah atau mudmarah, wa ma'muluha dan juga dan ma'mul dia, ma'mul kepada masdar muawwal tu, bersama kaunihi, keadaan masdar muawwal tu mufidan, memberi faedah ta'lil. Okay, maksudnya dia dah cukup syarat dah. Satu. Maksudnya dia ada beberapa syarat dah terkandungan dia, iaitu dia tu masdar, dia juga memberi faedah ta'lil. Namun dia ada syarat yang terpadam, iaitu apa? Dia kata iz yubayyinu illata. Okay, jadi dia memberi faedah ta'lil kerana dia menerangkan illata sebab khalqi penciptaan. Maksudnya, apakah sebab Allah menciptakan khail, bighal dan juga hamir? Untuk litarkabuha, untuk kamu menunggang akan binatang tersebut. Okay. Wahya iaitu apa dia? Illata sebab penciptaan tersebut iaitu rukub. Tunggangan sebagai tempat tunggang. Menunggang lah kenderaan. Wadhalika dan demikian itu likhtilafihi. Dan demikian itu maksudnya kita jarkan juga masdar muawwal. Kerana apa? Likhtilafihi, kerana tidak samanya. Ikhtilafihi, tidak samanya masdar tersebut bersama amil kepada masdar itu fil waqti, pada waktu. Maksudnya masa penciptaan dan masa menunggang ni berlaku serentak ataupun tidak serentak. Jawapannya tidak serentak. Kerana apa? Kerana penciptaan tu berlaku dahulu daripada tunggangan tersebut. Maksudnya macam mana kita nak tunggang sesuatu benda kalau benda tu tidak diciptakan? Okay. Jadi dia bukanlah berlaku serentak. Okay. Lepas tu kerana apa diterangkan li'anna waqta khalqillahi, kerana waktu Allah menciptakan hadhil hayawanat, akan ini binatang-binatang, sabikun dahulu lagi. Di waktu rukubi, bagi waktu, jika nak dibandingkan waktu tunggangan Bani Adam, manusia, iyaha akan binatang tersebut. Wa aidan, dan ada juga, dan begitu juga likhtilafihi, tak samanya hi kembali pada masdar tersebut bersama amil dia fil fa'ili, pada pelaku. Okay, maksudnya syarat yang lain juga tak cukup juga. Kerana apa? Kerana tak sama pelaku dia, iaitu rukub ni, yang tunggang ni siapa? Yang tunggang manusia, Bani Adam. Yang mencipta siapa? Yang mencipta Allah Ta'ala. Jadi pelaku dia tak sama. Jadi disebabkan tak cukup syarat tiga-tiga, tak cukup syarat yang kedua, iaitu mutahib fil waqti wal zaman. Jadi wajib kita jarkan dia dengan huruf ta'lil. Dan dia kata fa'inna fa'ila, kerana fa'il penciptaan ialah Allah SWT, wa fa'ilu rukub, dan fa'il kepada tunggangan tersebut ialah manusia, Banu Adam. Kemudian amma lafzu zina, adapun lafaz zina, zina yang ni, lafaz zina faqad nusiba maf'ulan, sesungguhnya telah dinasabkan sebagai maf'ul ajlihi litawafiri syurutihi, kerana cukup syarat zina tersebut. Syarat ni lah. Lianna fa'ila, kerana fa'il khalaq, maksudnya fa'il khalaq yang ni ialah Allah SWT, wa zinata, dan zina perhiasan Allah Ta'ala juga. Maksudnya fa'il dia cukup sama. Okay, jadi zina ialah masdar.
menunjukkan kepada ta'lil kan, sebab kerana Allah mencipta bighal dengan apa, khayl bighal dengan hamir. Okay, jadi satu dia sepakat dari sudut pelaku, maksudnya siapa yang mencipta khayl? Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana zina, untuk perhiasan kan. Jadi kedua-duanya Allah yang cipta. Wa halasal al-amrad fi waqtin wahidin, dan begitu juga perkara tu berlaku pada waktu yang sama. Jadi bila cukup syarat, bolehlah kita nasabkan sebagai maf'ul li ajlihi. Kemudian wa amma jarrul masdari dali ala ta'lili li faqdihi syarat ittihadi ma amilihi fil fa'ili. Adapun jarkan masdar yang menunjukkan ke atas ta'lil li faqdihi, namun maksudnya kita jarkan dia kerana luput syarat sepakat pada amil dia dengan amil dia fil fa'ili pada pelaku. Okay, maksudnya tak sama dari sudut pelaku. Fakama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, aqim salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Syahid dia ialah liduluki, maksudnya kita jarkan duluk lam tersebut. Fa innahu, duluk tersebut masdarun, dia masdar. Okay, namun kita jarkan juga sebab apa? Kerana tak sepakat dari sudut pelaku dia lah. Dia kata wala mudakhilatu alaihi afadat ta'lila, lam yang masuk ke atas duluk tersebut afadat memberi faedah at-ta'lila, ta'lil, sebab, kerana. Wa qad jurra fil ayati li faqdihi syarata ittihadi fil fa'ili li anna fa'il al-fi'li aqim al-mukhatab. Dijarkan juga pada ayat tersebut kerana luputnya masdar tersebut, masdar duluk ni, syarata akan syarat ittihad, sepakat pada pelaku. Maksudnya kita tengok akim, lafaz akim, amil dia dengan duluk, tergelincir. Akim pelaku dia siapa? Yang melakukan solat ialah anta. Duluk ni siapa? Yang tergelincir siapa? Takkan anta tergelincir, yang tergelincir ialah syamsi. Okay, jadi pelaku mereka tak sama. Maksudnya masdar dia itu illah dan juga amil kepada dia tak sama pelaku. Okay, jadi kita tengok lianna fa'il fi'li, fa'il kepada fa'il akim tersebut ialah mukhatab anta, wa fa'ilu duluki asyamsu, fa'il kepada duluk, tergelincir tu ialah matahari. Kata kaman tafa syartu ittihadi fi waqti lianna waqta iqamati salati mutaakhirun an waqti duluki. Gitu juga ternafi juga dalam ayat ni syarat ittihad pada waktu. Kerana apa? Lianna waqta iqamati, kerana waktu iqamati didirikan solat, mutaakhirun terlewat daripada waktu tergelincir. Maksudnya nak mendirikan solat tu mestilah selepas daripada tergelincir matahari. Habis. Jadi kesemuanya dalam ayat ni ada dua syarat yang tak cukup lah, iaitu satu fa'il dia tak sama, satu lagi waktu mereka tidak berlaku serentak. Habis. Kemudian kita tengok pada contoh anwa'u maf'ul ajlihi. Jenis-jenis maf'ul ajlihi ada 3. Itu dia kata maf'ul ajlihi salah satu anwa'in. Maf'ul ajli memiliki 3 jenis. Mujarradun min al wal idafati wa ma'arafun bi al wa mudafun. Sunyi daripada alif lam dan idafah, itu satu. Kemudian mu'arraf, ma'rifah dengan alif lam. Yang ketiga mudaf. Okay, jadi dia kata yang pertama mujarrad min an wal idafah, yang sunyi daripada alif lam dan idafah, al-kathiru fihi nasbu. Jadi banyaknya pada mujarrad min al wal idafah ni kita i'rab sebagai nasab. Kama fi qawlihi, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, wa nabluwakum, wallahu alam, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Jadi fokus kita ini dia.
i'rab sebagai nasab maf'ul li ajlihi. Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa innakum ilayna la turja'un. Okay, jadi fokus kita abathan. Jadi wa yajuzu, walau bagaimanapun harus untuk kita jarkan ala killatin, namun sedikitlah yang berlaku dalam bentuk jar sekiranya dia tu mujarrad, sunyi daripada alif lam dan idhafah. Walam yarid fil Qur'anil Karim majruran, dan tidak datang dalam ayat Al-Quran hal keadaan maf'ul ajlih tu yang apa mujarrad min al wal idhafah tu dalam keadaan majrur. Kemudian kedua, muqtarin yang berserta dengan alif lam. Kathiru fihi, kebanyakan pada yang disertai dengan alif lam. Ajarru, kita jarkan dia. Biharfi, dengan huruf ta'lil. So ini datang dalam bentuk isim majrur lah. Wa qad ja'a mansuban, dan terkadang datang juga dalam keadaan mansub. Ni mansub sebagai maf'ul ajlihi kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawasin al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Kita tengok keterangan dia. Dia kata qala Abu Hayyan, telah berkata Imam Abu Hayyan, al-qista, lafaz qista ila masdarun, masdar sifat bihil mawazin, yang disifatkan dengannya mawazin mubalaghatan, sebagai mubalaghah. Okay, sebagai penunjukan ke bersangatan, mubalaghah lah kan, bersangatan, ka'annaha, seolah-olah dijadikan mawazin fi anfusiha, pada diri mawazin al-qista. Qista ni maksudnya keadilan ataupun timbangan yang amat tepat. Maksudnya kesimpulannya ialah, pertama kita i'rab qista ni sebagai na'at, sifat kepada mawazin. Okey, itu satu. Yang kedua, au ala hasfi mudhafin, ataupun ke atas hazaf mudhaf, iaitu zawata qisti. Okey, hazaf mudhaf. Kemudian wa yajuzu, harus an yakuna, jadi oleh qista tadi, maf'ulan li ajlihi, maf'ul li ajlih, iaitu kita terjemah li ajli qisti, untuk berlaku adil. Qist ni maksudnya timbangan yang tepat, ataupun kerana berlaku adil. Okay, berlaku adil. Qist ni maksudnya timbangan yang berat dia amat tepat lah. Wallahu alam. Habis. Kemudian Rasulullah Muhammad, kita fokus pada idhafah pula. Jadi mudhaf sawa'un akana mudhafan ila nakiratin am ila ma'rifatin, wa hadha an-naw'u yajuzu fihi an-nasbu wa jarru ala sawa'i. Jadi sama ada dia mudhaf kepada, bersandar kepada isim nakirah ataupun ma'rifah. Jadi jenis ini yajuzu, harus fihi, padanya hi kembali pada naw', iaitu mudhaf lah. Nasbu, harus kita nak menasabkan dia sebagai maf'ul ajlihi, dan juga harus juga kita jarkan dia dengan huruf ta'lil. Ala sawa'i, sama. Fal mudhafu ila ma'rifatil mansubi kama fi qawlihi ta'ala, maka mudhaf kepada ma'rifah hal keadaan dia tu mansub kerana maf'ul ajlihi. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi dia punya syahid dia ila ria'a, yang di mana dia mudhaf kepada isim ma'rifah selepas dia ma'rifah sebab alif lam. Jadi fari'a, lafaz ri'a maf'ul ajlihi ma'rifatun, dia ma'rifah bil idhafati, kerana bersandar kepada apa yang fihi, pada ma tersebut alif lam. Wa qad ja'a, dan terkadang dan telah datang oleh ri'a dan keadaan mansub. Kemudian wal mudhaf ila al ma'rifati, dan bersandar kepada ma'rifah yang dia tu hukum majrur.
majrur dengan huruf ta'lil kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala anil hijarati wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Okay. Jadi khasyatillah dia mudhaf kepada khasyah kerana takutkan. Jadi khasyah masdar dia bersandar dengan isim ma'rifah selepas dia dalam keadaan dia tu isim majrur. Kemudian wal mudhafi ila nakirati dan bersandar kepada isim nakirah yang mansub. Maksudnya hal keadaan dia tu mansub sebagai maf'ul ajlihi. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Okay, khasyah. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana khasyata imlaqin, kerana takutkan malu kan. Okay, jadi khasyata dia bersandar dengan isim nakirah dan dia juga mansub kerana maf'ul ajlihi. Kemudian wa mudhafu ila nakiratin dan mudhaf bersandar kepada isim nakirah dia majrur. Maf'ul i'rab sebagai isim majrur kama fi qawlihi, seperti mana firman Allah Ta'ala li ilafi quraisyin. Ilafi quraisyin. Jadi ilaf ialah masdar yang memberi faham makna illah. Wa taqdiru dan takdir dia falya'budu rabbahum li ajlil ilafi. Okay. Itu takdir dia wakilah, dan dikatakan juga maksudnya kita boleh takdir yang lain iaitu ya'jabu li ilafin. Habis. Thumma qala al-dharfu wallahu ta'ala alam. Okay, setakat ni saja. Aku lihat hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.